Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Hidayat bin Nurzaini daripada DCS 4A. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Untuk sistem pneumatik, perkataan pneumatik berasal daripada gabungan dari perkataan klasik Greek, iaitu pneuma, bermakna angin atau udara, manakala matik pula bermaksud pergerakan. Sistem pneumatik menggunakan udara termampat untuk memindahkan kuasa. Udara termampat adalah udara di sekeliling yang telah dimampatkan dengan menggunakan pemampat udara kendalian elektrik, iaitu kompresor. Bagi mengaplikasikan sistem ini di kegunaan industri, sistem pneumatik memerlukan 6 elemen komponen utama. Elemen komponen pertama adalah pemampat udara. Ia berfungsi bagi mengumpul udara dan memampatkannya. Elemen komponen kedua adalah pengering udara. Ia berfungsi untuk mengeringkan udara yang telah dimampatkan dari wap air bagi mengelakkan dari komponen pneumatik berkarat. Elemen komponen ketiga ialah penerima udara. Ia berfungsi untuk menerima udara yang telah dimampatkan dan dikeringkan sebelum ia dihantar ke sistem. Penerima udara juga dikenali sebagai tabung udara. Elemen komponen keempat adalah unit servis. Ia terdiri dari 3 komponen iaitu pengatur tekanan, tolok tekanan dan pelincir. Ia berfungsi untuk mengawal tekanan sebelum dihantar ke sistem. Elemen komponen kelima ialah injap kawalan arah. Ia berfungsi untuk mengawal arah gerakan penggerak. Elemen komponen keenam adalah penggerak yang berbentuk silinder. Ia berfungsi untuk menukarkan tenaga yang dihasilkan oleh tekanan udara kepada kerja dalam bentuk daya atau gerakan. Daya yang terhasil bergantung kepada diameter silinder dan tekanan udara. Bagi sistem hidrolik, perkataan hidrolik berasal daripada perkataan Greek iaitu hydro yang membawa maksud air. Kini perkataan hidrolik digunakan bagi pemampatan cecair di mana ia menjana daya dan pergerakan. Bendalai hidrolik berfungsi sebagai media untuk memindahkan kuasa. Berbeza dengan sistem pneumatik, sistem hidrolik menggunakan cecair seperti minyak sebagai sumber untuk menghasilkan kuasa dan daya pergerakan. Bagi mengaplikasikan sistem hidrolik untuk kegunaan industri, sistem ini memerlukan beberapa elemen komponen atau beberapa komponen asas. Elemen komponen pertama adalah pam. Fungsi pam adalah bertujuan untuk memindahkan cecair hidrolik dari tangki ke seluruh sistem. Pam juga merupakan komponen asas yang penting bagi sistem ini. Terdapat pelbagai jenis pam yang digunakan dalam sistem ini, antaranya adalah centrifugal pump dan gear pump. Bagi centrifugal pump, ia digunakan untuk mengangkut cecair dengan penukaran tenaga kinetik putaran kepada tenaga hidrodinamik aliran bendalai. Tenaga putaran biasanya berasal dari enjin atau motor elektrik. Manakala untuk gear pump pula, ia berfungsi apabila gear yang berada di dalam pam akan membantu memindahkan cecair dari tangki. Cecair yang berada di dalam tangki ini bertekanan rendah di mana ia akan disedut keluar dalam keadaan bertekanan tinggi untuk disalurkan kepada sistem. Elemen komponen kedua adalah injap hidrolik iaitu valve. Valve berfungsi sebagai pengatur untuk menentukan arah pergerakan minyak. Ini bermakna pergerakan minyak ke silinder hanya boleh dikawal dengan menggunakan valve sahaja. Elemen komponen ketiga adalah silinder hidrolik. Peranan silinder adalah untuk menukar tenaga dari tenaga cecair kepada tenaga mekanikal, di mana beban kerja akan diangkat atau ditolak keluar. Silinder hidrolik mempunyai 2 jenis, iaitu single acting silinder dan double acting silinder. Single acting silinder ini mempunyai satu liang aliran sahaja.
di mana pergerakan masukan dan keluaran minyak berlaku pada liang yang sama. Proses keluaran bagi silinder ini dikawal oleh aliran dan tekanan minyak, manakala proses masukan silinder ini dikawal oleh pegas, iaitu spring. Bagi double acting silinder pula, ia mempunyai dua aliran keluar dan masuk, di mana aliran tersebut dikawal oleh directional control valve, di mana ia membuka laluan untuk bendalur mengalir dan seterusnya menolak beban atau benda kerja. Elemen komponen yang keempat adalah hose hidrolik. Hose merupakan bahagian yang menghubungkan antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain di dalam sistem. Ini bermakna peranan hose amat penting di dalam sistem hidrolik. Penggunaan hose di dalam sistem hidrolik bergantung kepada jenis sistem yang digunakan. Persamaan pertama bagi kedua sistem ini adalah sumber semula jadi. Kedua-dua sistem ini menggunakan sumber tenaga semula jadi, iaitu cecair dan udara sebagai media untuk memindahkan tenaga. Persamaan kedua adalah memindahkan tenaga bagi menghasilkan pergerakan. Kedua-dua sistem ini bertujuan untuk memindahkan tenaga dari sumber semula jadi bagi menghasilkan pergerakan mekanikal. Persamaan ketiga adalah kegunaan industri. Kedua sistem ini memberi manfaat kepada industri kerana sistem ini memainkan peranan penting untuk kesenangan bagi kerja-kerja berat maupun kerja-kerja ringan. Perbezaan pertama bagi kedua sistem ini adalah sistem pneumatik menggunakan tekanan udara sebagai sumber untuk memindahkan tenaga bagi menghasilkan pergerakan mekanikal. Manakala sistem hidrolik pula menggunakan cecair seperti minyak sebagai sumber untuk memindahkan tenaga dan menghasilkan pergerakan mekanikal. Perbezaan yang kedua, sistem hidrolik menghasilkan output yang lebih besar, iaitu tenaga, berbanding sistem pneumatik yang menghasilkan output yang lebih kecil. Perbezaan yang ketiga, sistem hidrolik digunakan di jentera-jentera berat seperti kapal korek untuk mengorek tanah, manakala sistem pneumatik digunakan untuk kerja pemesanan seperti menebuk, memotong dan mengesar. Perbezaan yang keempat, sistem hidrolik sensitif terhadap kebocoran minyak dan menyebabkan kebakaran. Lain pula bagi sistem pneumatik tidak mengalami masalah seperti sistem hidrolik, kerana udara adalah sumber yang bersih. Perbezaan yang kelima, sistem hidrolik hanya boleh menerima batas suhu daripada 60 darjah Celsius hingga 70 darjah Celsius. Berbeza dengan sistem pneumatik yang boleh menerima suhu sehingga 180 darjah Celsius. Ini menunjukkan sistem pneumatik lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Seterusnya adalah di mana ia digunakan. Untuk sistem hidrolik, ia digunakan dengan meluas dalam pembinaan jentera berat seperti jentolak, traktor, lori dan kapal korek. Sistem hidrolik lebih efisien berbanding sistem pneumatik dalam pembinaan jentera berat kerana sistem hidrolik menghasilkan output tenaga yang lebih besar. Untuk sistem pneumatik pula, ia digunakan di industri pemasangan komponen elektrik, mesin memproses makanan serta alat pneumatik seperti mesin gerudi dan motor udara. Sebagai contoh, sistem pneumatik juga digunakan oleh bas pada sistem pintu automatiknya dan juga pada bahagian brek. Seterusnya adalah actuator. Actuator bermaksud penggerak. Ia merupakan alat yang menukar kuasa elektrik atau bendalur menjadi gerakan mekanikal untuk membuka dan menutup atau untuk mengawal injap, iaitu valve. Untuk menggerakkan sebuah valve, ia memerlukan dua cara umum, iaitu cara manual dan cara automatik. Cara manual iaitu dengan menggunakan hand wheel atau hand lever, manakala cara automatik ia menggunakan actuator. Jenis actuator bergantung kepada sumber yang digunakan, iaitu pneumatik, hidrolik dan elektrik. Actuator jenis pneumatik dapat memanfaatkan sumber angin bertekanan yang dihasilkan oleh air compressor untuk mendorong valve bergerak membuka atau menutup.
Bagi aktuator jenis elektrik, ia menggunakan sebuah motor elektrik untuk menggerakkan valve. Aktuator jenis ini tidak boleh digunakan di kawasan yang bersuhu tinggi atau kawasan yang mengandungi gas, kerana kawasan seperti ini adalah tidak sesuai dan boleh mendatangkan bahaya. Aktuator jenis hidrolik, ia memperoleh sumber tenaga dari sebuah pam untuk mengalirkan minyak hidrolik sebagai media bertekanan dan sedikit sebanyak memiliki kesamaan dengan jenis pneumatik. Untuk seterusnya ialah sensor, iaitu penderia. Penderia merupakan alat yang menukar satu isyarat kepada satu isyarat yang lain. Ia merupakan gabungan transducer yang menghasilkan alat pengesan untuk mengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan data keluaran dalam bentuk digital atau analog. Untuk jenis penderia, terdapat 4 jenis penderia, iaitu yang pertama penderia digital, yang kedua penderia analog, yang ketiga penderia sesentuh dan yang keempat penderia tidak sentuh. Bagi penderia digital, ia terdiri dari 2 tahap, iaitu NO bermaksud normally open dan NC bermaksud normally closed. Penderia ini boleh mengesan suatu objek dan tidak mengesan objek. Bagi penderia analog, ia dapat mengesan keadaan fizikal yang berubah-ubah seperti suhu. Ia juga dapat memberi bacaan berterusan sama ada dalam bentuk voltan ataupun arus. Untuk penderia sesentuh pula, terdapat hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang dikesan. Ia juga dikenali sebagai mechanical sensor. Seterusnya, bagi penderia tidak sentuh, tiada hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang dikesan. Ia juga dikenali sebagai proximity sensor. Bagi simbol skematik pneumatik, gambar pertama, kotak menunjukkan posisi pertukaran katup. Gambar kedua, 2 kotak menunjukkan 2 pertukaran katup, seperti posisi normally open dan posisi normally closed. Gambar ketiga, garis menunjukkan lintasan aliran dan panah menunjukkan arah aliran. Gambar keempat, garis blok menunjukkan aliran tertutup. Dan gambar kelima, garis di luar kotak menunjukkan saluran masukan dan keluaran. Bagi simbol jenis pengaktifan sistem, gambar pertama bermaksud tombol operasi. Gambar kedua bermaksud tombol. Gambar ketiga bermaksud operasi tuas. Gambar keempat bermaksud pedal kaki. Gambar kelima bermaksud pegas kembali. Gambar keenam bermaksud operasi roll. Gambar ketujuh bermaksud operasi roll satu arah. Bagi simbol pengaktifan sistem pneumatik, gambar pertama bermaksud pengaktifan langsung pneumatik. Gambar kedua bermaksud pengaktifan tidak langsung pneumatik, iaitu pilot. Bagi simbol pengaktifan sistem elektrik pula, gambar pertama bermaksud operasi dengan solenoid tunggal. Gambar kedua bermaksud operasi dengan solenoid ganda. Bagi simbol pengaktifan sistem kombinasi pula, gambar pertama bermaksud solenoid ganda dan operasi pilot dengan tambahan manual.